Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi selamat datang kepada para pensyarah saya yang dihormati iaitu Bonda Suryani. Um, Hari ini saya akan melakukan pembentangan untuk tugasan kedua pentaksiran berterusan iaitu persembahan. Bagi subjek GPP P1092 pengantar pengajian pendidikan. Slide ini baiklah, nama diberi Muhammad Hafiz Iskandar bin Muhammad Zurin, berasal daripada Kuala Terengganu. Merupakan pelajar PPISMP, Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda, ambilan Jun 2023-2028 daripada option Pendidikan Islam dan Moral, unit PIM 2. Baiklah, ini merupakan soalan tugasan bagi GPPP 1092 pengantar pengajian pendidikan. Tugasan 2, persembahan 30 markah, yang mana big idea dia merupakan pemanfaatan digital memperkasakan pendidikan holistik. Apa yang saya faham daripada pendidikan holistik ini adalah dia adalah satu kaedah pendidikan ataupun pelajaran yang membolehkan seseorang murid itu berasa gembira dan teruja untuk mengikuti sesi pembelajaran tersebut. Jadi di sini saya telah mengemukakan satu slide dan juga satu BBM yang telah saya lakukan, yang telah saya bangunkan untuk membantu kaedah pengajaran harian saya di dalam kelas. Seterusnya ialah isi kandungan bagi slide saya ini. Yang pertama adalah pengenalan berringkas tentang beberapa aspek-aspek ataupun komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dan yang kedua adalah 5 aspirasi sistem pendidikan dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Dan yang ketiga adalah saya akan membentangkan satu standard kualiti pendidikan Malaysia telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya adalah yang keempat, saya akan membentangkan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM 2013-2025. Dan seterusnya adalah yang kelima, saya akan bentangkan tentang bahan batu mengajar dan contohnya. Dan yang terakhir sekali, saya akan bentangkan tentang rumusan hasil persembahan saya pada hari ini. Pengenalan. Guru ialah tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Guru juga perlu terlebih dahulu terampil dengan kepribadian unggul sama ada dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran dan perlu bersikap positif supaya anak murid mereka menjadi modal insan kelas pertama yang dihasratkan dalam membangun dalam negara. Seperti mana kita tahu, guru merupakan satu medium untuk menyampaikan ilmu-ilmu dan juga memberikan tauladan serta kuduah yang baik kepada anak-anak murid mereka. Seperti mana yang berlaku pada diri kita, juga atas daripada didikan guru-guru yang telah tekun mendidik kita sejak daripada zaman bangku persekolahan, zaman tadika sehinggalah ke peringkat Institut Pengajian Tinggi. Tanpa guru, nescaya kita tidak akan menjadi seseorang yang berguna ataupun seorang yang berjaya dalam kehidupan kita. Dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan guru-guru perlu menjadi pembimbing dan pendorong murid dalam kelas maupun luar kelas. Guru juga perlu mendidik murid-murid untuk mewujudkan hubungan kuat walaupun berbeza kaum dan bangsa. Akhir sekali, guru perlu ada perancangan sebelum menjalankan sesi pembelajaran dengan menyediakan bahan bantu mengajar BBM. Ini yang akan saya selahkan sebentar lagi, iaitu bahan bantu mengajar yang telah saya lakukan. Yang kreatif untuk menarik minat murid-murid untuk menjalani sesi pembelajaran dan juga pengajaran harian. Jadi, ini adalah sedikit tentang pengenalan guru, konsep guru itu sendiri dan juga aspirasi hala tuju pendidikan kita secara umum. Baiklah, di sini ada 5 aspirasi sistem pendidikan dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang akan diketengahkan pada hari ini. Aspirasi pertama adalah akses. Aspirasi yang kedua adalah perpaduan. Yang ketiga adalah
quality. Yang keempat ialah equity, dan yang kelima dan yang terakhir dalam 5 aspirasi sistem pendidikan dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik adalah kecekapan. Baiklah, kita akan bincangkan tentang maksud daripada kualiti. Negara dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan juga PISA dalam tempoh 15 tahun. TIMSS ni dia macam satu proses pembelajaran yang berteraskan sains matematik. Dalam tempoh 15 tahun, negara yang berada dalam kelompok 1/3 teratas. Maknanya kita dalam dunia ni ada 350 plus minus negara. Jadi 1/3 teratas tu um, akan mendapat seolah-olah mencapailah standard kualiti ataupun aspirasi tersebut. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Contohnya macam di Malaysia, apabila kita telah mencapai aspirasi kualiti itu, maka kanak-kanak akan berpeluang untuk mendapat pendidikan yang cemerlang. Tidak kisah di mana-mana institusi pendidikan, sama ada sekolah berasrama penuh maupun sekolah harian biasa, mereka akan dapat menandingi sistem pendidikan antarabangsa. Dan manfaat ataupun implikasi kepada guru ialah guru akan cenderung melaksanakan pengajaran yang efektif walaupun secara maya. Seperti mana yang kita tahu sekarang ni, dasar pendidikan negara telah berubah yang mana lebih mengutamakan ataupun di samping mewujudkan konsep pendidikan secara bersemuka, KPM juga mencadangkan agar konsep pengajian secara maya turut dilakukan. Di sini guru akan menggunakan pelbagai aktiviti dan permainan berteraskan atas talian, berkontekskan pembelajaran untuk menarik minat murid belajar supaya mereka tidak bosan. Contohnya, kuizis, Kahoot, tayangan video dan lain-lain. Pelajar akan peroleh input yang lebih efektif kerana fokus ketika belajar di samping pembelajaran yang menyeronokkan. Guru perlu bijak merancang aktiviti sesuai dengan tahap mereka. Maka, jika murid tersebut merupakan pelajar tahun 1, maka guru perlu menyediakan landasan ataupun sebuah medium pengajaran yang berteraskan ataupun sesuai dengan laras umur mereka, iaitu ketika berumur 7 tahun. Baiklah, untuk aspirasi yang kedua adalah equity. Equity ini merangkumi 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar dan juga luar bandar, sosioekonomi, gender ataupun jantina menjelang tahun 2020, maknanya yang lalulah. Sistem pendidikan potensi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Equity ni boleh disamakan dengan equal. Equal ni dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu bermaksud kesamaan. Maka ini yang ingin dibawakan ataupun ini aspirasi yang ingin dilakukan dalam sistem pendidikan Malaysia. Dan ada juga melalui equity ini memberi manfaat atau implikasi kepada guru. Guru akan mengamalkan kemahiran profesional, yang mana guru tidak akan bersikap berat sebelah ataupun kata lain bias lah ketika mengajar murid-murid dari segi strata latar belakang pelajar. Maknanya misal kata dalam kelas tu ada murid, cikgu tu Melayu, murid ada Melayu, ada Cina, ada India. Tidaklah makna guru hanya akan beri fokus pada murid Melayu sahaja, tapi guru juga akan beri fokus pada keseluruhan kelas berdasarkan prestasi yang sebenar. Guru akan mengamalkan amalan sama rata terhadap semua murid. Contoh, guru menyediakan modul pembelajaran kepada murid-murid yang kurang berkemampuan, murid yang tinggal jauh di kawasan pedalaman dan mempunyai masalah internet dalam mengakses maklumat. Makanya guru tidak akan memberikan satu bentuk penekanan ataupun tumpuan hanya kepada beberapa golongan pelajar yang elit sahaja, juga kepada golongan yang ketinggalan ataupun yang agak perlahan tahap pelajarannya. Kesannya, murid akan mendapat peluang pendidikan yang efektif walaupun mempunyai jurang perbezaan dari pelbagai aspek kehidupan. Contohnya, pelajar yang miskin tegar dengan pelajar yang berada ataupun boleh katakan golongan T20, boleh sama-sama turut merasakan kenikmatan dalam pembelajaran meskipun mereka mempunyai perbezaan atau berjurang dari segi aspek sosioekonomi, kehidupan dan sebagainya. Aspirasi seterusnya adalah
Aspirasi ketiga ialah perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai seperti nilai menghargai kepelbagaian. Ya. Melalui interaksi bersama murid lain daripada latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid akan belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Dalam konsep perpaduan di Malaysia ini juga meliputi, ya, di sekolah khususnya, di sistem ataupun institusi pendidikan menjadi medium perpaduan bagi sesebuah negara, khususnya di Malaysia. Ya, makanya sebuah kelas yang ada pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India, mungkin ada sedikit daripada Kadazan, Dusun dan beberapa etnik lain, membolehkan perpaduan sebuah negara itu menjadi utuh melalui sistem pendidikan. Dan manfaat dan implikasi kepada guru adalah guru akan menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid. Guru akan menunjukkan contoh yang baik kepada murid untuk menghormati satu sama lain. Yang Cina hormati yang berbangsa India, yang Melayu hormati yang berbangsa Kadazan. Murid-murid akan mengikut perkara tersebut dan membiasakan. Ya, murid-murid akan melihat guru sebagai contoh atau qudwah yang terbaik dalam menghadapi ketidaksamaan dari segi bangsa, warna kulit, agama dan sebagainya. Contohnya, guru tidak boleh menjatuhkan murid-murid di depan murid lain kerana tiada kemudahan asas untuk belajar. Sebaliknya, memberi semangat kepada murid yang mempunyai masalah tersebut. Ini kerap berlaku ketika sesi pengajaran maya lah, khususnya ketika tempoh PKP pada tahun 2020 yang lalu, yang mana uh, masalah untuk belajar begitu ketara dalam kalangan murid-murid. Jadi guru tidak akan menjatuhkan atau merahilah mereka disebabkan beberapa faktor lah, antaranya jaringan komunikasi atau jaringan internet yang tidak boleh mampu untuk meniputi keseluruhan penggunaan aspek dalam masyarakat itu sendiri. Jadi inilah trust yang ingin dibawa atau aspirasi melalui perpaduan. Baiklah, aspirasi yang keempat adalah aspek ataupun aspirasi tentang kecekapan. Sistem pendidikan yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Guru cekap dalam menggunakan peruntukan yang telah diberikan oleh kerajaan untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran agar murid memperoleh input yang positif dan berkesan. Ini menguji kecekapan guru lah. Bagaimana seorang guru itu boleh menggunakan suatu peruntukan atau pemodelan dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran bagi membolehkan murid itu mengikuti pembelajaran dengan lebih kondusif, positif dan juga lebih efektif. Dan manfaat dan juga implikasi kepada guru menerusi aspirasi kecekapan inilah guru dapat menggunakan bahan kemudahan pembelajaran dengan cekap dan berkesan. Yang mana guru perlu menggunakan bahan dan peralatan yang ada dengan kreatif dan cekap agar murid dapat belajar dengan berkesan dan mencapai objektif pengajaran. Dengan kecanggihan teknologi pada masa kini, guru boleh mengakses pembelajaran melalui teknologi maklumat, komunikasi dengan penghasilan bahan yang kreatif dan berkesan. Contohnya seperti PowerPoint, quizzes, Kahoot online puzzle dan lain-lain. Kesan kepada guru adalah melahirkan guru yang kreatif dan berkemahiran tinggi semasa sesi pengajaran. Baiklah, yang terakhir, aspirasi yang terakhir yang dikenakan dalam salah satu daripada 5 aspirasi pendidikan adalah 100% ialah akses. Yang mana 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah menjelang tahun 2020. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka menjadi mengejar impian masing-masing. Ya, yang mana akses ini memberikan implikasi kepada guru, iaitu guru dapat menentukan cara setiap murid belajar dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Seperti mana yang kita tahu, setiap murid ini ada kaedah pembelajaran yang berlainan. Ada yang jenis kinestetik, ada yang jenis audio, ada yang jenis visual. Jadi, guru akan menggunakan platform seperti Google Classroom yang dijadikan medium untuk memberi nota dan mengawal pembelajaran mereka. Makanya segala bahan-bahan ataupun sumber pembelajaran boleh dihantar dalam platform seperti Google Classroom ini. Guru akan menggunakan platform Google Meet untuk mengadakan kelas sermaya. Sekiranya pelajar mempunyai masalah rangkaian internet disebabkan mereka tinggal di kawasan pedalaman, guru akan menyediakan modul pembelajaran untuk melatih perkembangan murid. Maknanya, jika murid itu tidak dapat melaksanakan dapat mengikuti pengajian sermaya, makanya guru akan menyediakan modul-modul bagi untuk mereka melakukan secara tidak bersemuka ataupun offline. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang standard kualiti pendidikan Malaysia.
Ada 5 standard yang diketengahkan dalam SKPM ini, iaitu pertama ialah standard 1 kepimpinan, yang mana pengetua dan guru besar berperanan sebagai pemimpin berlipat tinggi yang berupaya menggembleng dan bergerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PDPC, yang mana guru ini akan menjadi pemimpin untuk menggerakkan segala rasa-rasa yang akan dirangka bagi membolehkan warga sekolah, staf, um, guru dan juga murid-murid untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti ketika sesi pembelajaran. Standard kedua yang diketengahkan adalah pengurusan organisasi, yang mana organisasi sekolah dikendalikan secara berkesan dan menitik beratkan potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk mengembangkan kelancaran pengoperasian sekolah. Baiklah, untuk SKPM yang ketiga, yang keempat, kelima akan saya bincangkan dalam slide ini. Standard ketiga adalah pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid. Ini saya tidak akan bincangkan. Standard yang keempat adalah pembelajaran dan pembudahcaraan, iaitu organisasi sekolah dikendalikan secara berkesan dan menitik beratkan potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan, sumber dalaman dan luaran untuk mengembangkan kelancaran pengoperasian sekolah. Dan yang kelima adalah kemenjadian murid, yang mana murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Ini adalah 5 standard kualiti pendidikan Malaysia yang harus dicapai dan bagi sebuah institusi pendidikan bagi membolehkan tercapainya hasrat KPM dan SKPM ini. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPM, pelan ini dibuat selepas Kementerian Pendidikan Malaysia membuat kajian secara menyeluruh tentang sistem pendidikan pada tahun 2011, yang mana keputusan ini dibuat agar generasi muda mampu menghadapi keperluan abad ke-21. Pelan ini juga melakarkan visi sistem pendidikan dan aspirasi murid supaya dapat memenuhi keperluan negara pada masa yang akan datang. Hasil pelan ini telah menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara dengan mengambil kira pencapaian dahulu dan membuat perbandingan antara prestasi dahulu dengan sekarang. Bagi mencapai visi yang dihasratkan, Kementerian telah mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi dalam memastikan pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini dapat berjalan lancar seiring dengan aspirasi pendidikan negara. Inilah dia antara 11 anjakan dalam PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses berkualiti kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Ini ajakan pertama, yang mana jika jika pelajar A mendapat sistem pendidikan yang berkualiti, pelajar B, C, D sampailah mana-mana pelajar sekalipun layak untuk mendapat akses pendidikan berkualiti yang sama. Yang kedua adalah memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Proficient ini bermaksud ialah mahir ataupun boleh bertutur dengan baik dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga adalah, anjakan PPM ketiga adalah melahirkan rakyat Malaysia dengan perkhidmatan nilai. Nilai dalam sistem pendidikan iaitu bersopan santun, kebertanggungjawaban dan sebagainya. Yang keempat adalah transformasi keguruan sebagai profession pilihan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini mencadangkan agar supaya ada ramai insan-insan yang bergelar guru dilahirkan untuk dijadikan bukan saja seorang guru, malah rakyat Malaysia yang lain juga perlulah menjadikan profession perguruan ini sebagai profession ataupun kerjaya pilihan dalam diri mereka. Yang kelima adalah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah berasrama penuh dan di sekolah-sekolah khas. Yang keenam adalah mengupaya JPN iaitu Jabatan Pendidikan Negeri, PPD iaitu Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Tidak kisah dari segi infrastruktur, dari segi kewangan dan sebagainya,
JPN, PPD dan sekolah harus menyediakan penyelesaian khusus kepada sesuatu masalah ekonomi ataupun permasalahan infrastruktur yang berlaku di sesebuah institusi pendidikan. Untuk anjakan yang ke-11 adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pelajaran di Malaysia. ICT ini adalah boleh katakan ataupun lebih dikenali sebagai bidang IT ataupun bidang pendigitalan, haruslah dipertingkatkan ya penggunaannya dalam kalangan pelajar di Malaysia supaya rakyat Malaysia atau khususnya pelajar lebih memanfaatkan IT ini untuk tujuan pembelajaran. Yang ke-8 adalah mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Maknanya dalam pelan PPM ni yang mana warga-warga KPM, iaitu warga-warga pendidik dan juga orang yang melaksanakan pendidikan itu haruslah memboleh menyampaikan ataupun melaksanakan dasar-dasar dikeluarkan oleh kementerian, khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang ke-9 adalah bekerjasama dengan beberapa komuniti dan sektor swasta secara meluas. Ya, ini bagi melahirkan satu link ataupun satu pautan antara orang awam dan juga sektor pendidikan supaya lebih memberikan kemajuan kepada pendidikan di Malaysia. Yang ke-10 adalah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Maknanya setiap murid-murid ini boleh jadikan sebagai hasilnya nanti boleh meningkatkan kadar ekonomi negara. Dan yang 11 dan yang terakhir dalam 11 anjakan PPPM adalah meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara terulung. Dan itulah dia 11 anjakan dalam PPM. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bahan bantu mengajar ataupun BBM. Apakah itu BBM? Bahan bantu mengajar ataupun BBM atau alat bantu mengajar merupakan suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran dalam bilik darjah. Ia tidak semestinya buku teks, papan tulis dan gambar-gambar sahaja, tapi melibatkan semua panca indera dan apa-apa yang boleh dirasakan oleh murid, termasuklah secara atas talian. Inilah dia dua contoh aktiviti bagi seorang guru yang mengajar pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama adalah permainan bola kertas bagi rukun solat, iaitu BBM bukan elektronik. Kadang-kadang BBM bukan elektronik ini penting supaya ia dapat melahirkan satu rasa ingin belajar dan ingin tahu secara direct ataupun secara terus dalam kelas tu. Sebagai contoh, mainan bola kertas ni dilaksanakan bagaimana kalau pernah dilihatkan dalam siri animasi Upin dan Ipin, ada sekumpulan kanak-kanak sedang bermain bola kertas yang menggunakan kertas sahaja dan ada tianggul. Jadi begitu juga ialah sistem ini, tetapi pemain kertas itu kita akan tukar sebagai rukun solat dan bola itu ialah sebagai ibadah dan tianggul adalah kesempurnaan. Jadi para pelajar perlulah memberikan bola itu kepada setiap pemain kertas ataupun kita definisikan dia, kita wakilkan dia sebagai sebuah ataupun seorang ataupun satu rukun solat. Maknanya dalam padang tu ada 13 pemain kertas ataupun 13 jenis rukun solat yang ada dalam solat. Dan bola itu menyimbolkan sebagai kefarduan solat itu ataupun perbuatan solat itu. Dan tianggul itu berfungsi sebagai kesempurnaan. Makanya pelajar perlu memberikan bola itu kepada semua pemain dan masukkan ke dalam tianggul kertas yang kita ibaratkan dia sebagai kesempurnaan. Maka jika sempurnalah ke-13 rukun solat, maka sempurnalah solat itu. Yang kedua yang boleh dilakukan oleh guru pendidikan Islam adalah teka silang kata online, ya, rukun solat, iaitu ini ialah BBM bagi kategori elektronik. Ini boleh dilaksanakan dalam kelas sama ada boleh dilaksanakan sama ada dalam kelas fizikal ataupun dalam kelas secara maya. Selepas ini akan dicontoh. Baiklah, seterusnya mari kita lihat contoh bahan bantu mengajar elektronik yang telah dibangunkan oleh saya sebagai simulasi kepada cara pendidikan ataupun penyampaian suatu ilmu pendidikan Islam di sekolah. Mari kita saksikan.
Baiklah, sekarang kita akan lakukan teka silang kata untuk melihat kepada rukun-rukun qauli, fi'li dan juga qalbi, ya, bagi rukun-rukun solat. Jadi yang pertama kita akan share ataupun kita kongsikan pautan link quiz ini kepada murid-murid kita dan mereka boleh mula untuk meneka silang kata. Dari sini akan dapat mengujilah kemahiran kognitif mereka, iaitu kemahiran mereka dalam melihat suatu benda yang tersembunyi, iaitu perkataan-perkataan yang merangkumi perkataan seperti sujud, al-fatihah, rukuk dan tahiyat akhir yang terdapat dalam sekelompok barisan huruf-huruf ini. Bila kita dapat lihat, kita akan cari untuk perkataan sujud. Yalah, di mana perkataannya? Ya, dah di sini. Kita just colorkan saja. Sujud dah. Dan perkataan pertama telah pun dijumpai. Perkataan yang kedua yang ada dalam ni adalah Al-Fatihah. Jadi kita tengok. Kita akan uji budak murid-murid untuk melihat, ya, perkataan Al-Fatihah dalam ni. Dan adakah kita jumpa? Ya, kita jumpa. Kita telah jumpa perkataan Al-Fatihah. Tarik sini sampai situ. Dan selesai perkataan yang kedua, itu Al-Fatihah. Itu rukun qauliyah lah, bacaan Al-Fatihah. Dan rukun qauliyah, kita ada rukuk. So kita cari perkataan rukuk. Ya, murid-murid kita cari perkataan rukuk. Mana perkataan rukuk? Mari kita sama-sama cari perkataan rukuk. Dan ya, ustaz dah jumpa. Ini dah perkataan ketiga, perkataan rukuk. Baiklah, perkataan terakhir, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Jom kita cari. Ya, ustaz dah jumpa. Tahiyat akhir. Dan inilah dia kemahiran-kemahiran yang akan menguji, permainan yang akan menguji kemahiran kognitif dan juga kemahiran mencari perkataan sembunyi melibatkan rukun solat bagi anak-anak murid sekalian. Baiklah, berdasarkan aktiviti yang telah dilaksanakan tadi, iaitu aktiviti teka silang kata atas talian. Ada 3 tujuan aktiviti. Yang pertama ialah dapat membantu murid mengingat tertib rukun solat, yang mana murid akan lebih mudah untuk mengingati susunan dengan suatu bahan yang bergerak. Sebagai contoh tadi, kita dapat lihat satu demi satu rukun solat telah pun diwarnakan dan itu menandakan rukun solat yang harus dilakukan oleh mereka. Seterusnya adalah dapat menguji kefahaman murid. Selepas pembelajaran, bagus jika diuji kefahaman murid itu dengan selingan permainan untuk mengingati pergerakan dan pelakuan dalam solat. Macam tadi, dalam sirakan huruf itu adanya banyak perkataan-perkataan tersembunyi seperti tahiyat, seperti um, Al-Fatihah dan sebagainya. Maka ia dapat menguji kefahaman murid sama ada murid dapat membezakan ataupun tidak rukun solat dengan syarat wajib solat. Macam tu. Yang terakhir sekali ialah tentunya bagi menghasilkan pembelajaran yang holistik, di mana budaya seronok dan ketika belajar perlu diterapkan dalam diri setiap murid dan perlu dibawa oleh setiap guru-guru yang ada di Malaysia ini. Kerana bila seorang murid itu berasa seronok untuk belajar, maka mereka akan sentiasa inginkan lagi dan lagi ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh seorang guru itu. Kesimpulannya, guru perlu bertanggungjawab dalam memastikan input pembelajaran dapat disampaikan dengan sempurna. Kualiti pembelajaran dapat dilihat berdasarkan kepada tahap profesionalisme seorang guru. Guru perlu bijak dalam perkemaskan semua dimensi-dimensi profesionalisme mengikut pelbagai cara yang tersediakan oleh KPM ataupun mengikut kreativiti masing-masing. Hal ini bagi memastikan lahirnya generasi baru yang mampu memimpin dunia pada masa yang akan datang. Berkualiti bukan hanya sekadar dalam akademik sahaja, namun ianya perlu seimbang dari segi rohani, jasmani, intelek dan sosial selaras dengan aspek yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi seorang guru perlulah sentiasa tabah dan juga terus merelakan diri, mengikhlaskan diri untuk mendidik anak bangsa kerana anak bangsa pada masa hadapan hasil corakan kita sebagai seorang guru. Sekian dari saya. Terima kasih kerana menonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pintar, salam siswa pendidik.